Dan sudah dijelaskan pada kuliah yang lalu mengenai pengertian warid ini, yang kalau boleh saya simpulkan semula kat sini, iaitu warid ini adalah hasil daripada amalan yang disebut sebagai wirid. Natijah yang dicapai atau yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesan daripada wirid. Dan wirid itu pula ialah amalan-amalan yang dilaksanakan, yang diamalkan secara istiqamah, secara berterusan. Jadi daripada wirid ini mendatangkan warid. Maka dalam kalam hikmah yang ke-278 ini, Syekh Ibn Atta' nak menjelaskan peranan warid ini. Jadi warid ini yang merupakan nur ilahi, nur hidayah, petunjuk Allah yang dilempahkan ke dalam hati manusia. Maka dia akan menghancurkan, yang akan mengikis, yang akan membuang tabiat-tabiat, sifat-sifat buruk yang ada dalam diri manusia. Jadi inilah manhaj ahli tasawuf dalam usaha untuk melakukan tazkiyah. Tazkiyah ini usaha menyuci bersihkan hati, membuang sifat-sifat buruk, membuang akhlak-akhlak yang tercela, membuang lintasan khawatir yang buruk, dan bermacam-macam lagi lah yang menjadikan jiwa manusia ni tercemur dan kotor. Bila jiwa manusia ni tercemur dan kotor, apa kesan dia? Kesan jiwa yang terganggu ni, yang terganggu dengan sifat-sifat yang buruk ni, khawatir lintasan-lintasan yang buruk ni, tercemur jiwa manusia ni, cermin hati manusia ni dikotori dengan benda-benda tadi tu, maka kesannya kalau nak tengok pada iman, dia akan menjadikan iman kita tu lemah, tidak bertenaga, banyak didatangi dengan keraguan dan bermacam-macam lagi. Jadi kesan daripada jiwa yang terganggu ni, jiwa yang terhijab, yang terhalang ni, kalau dari aspek imannya, dia akan menjadikan iman kita jadi tak bersemangat, lemah keyakinan kita tu. Kemudian kesan dia kepada akhlak dan perangai kita, akhlak kita tu akan menjadi akhlak yang buruk, sifat kita tu sifat yang buruk, yang mana sifat-sifat buruk ini dijelaskan oleh ulama-ulama tasawuf kadang-kadang dinamakan sebagai sifat-sifat yang dikaitkan dengan sesuatu perkara yang buruk. Kadang-kadang dikaitkan dengan syaitan, maka dinamakan sebagai sifat syaitaniyah. Yakni sifat-sifat manusia ni yang mirip dengan perangai syaitan. Perangai syaitan dia pun dia suka menipu, suka memperdaya, suka melaga-laga, mengadu domba dan bermacam-macam. Suka permusuhan dan sebagainya, kebencian. Ini kedengkian, ini perangai syaitan. Jadi manusia akan dipenuhi dengan sifat itu. Dan kadang akhlak ni dikaitkan dengan nafsu, disebut sebagai sifat nafsaniyah, sifat-sifat yang dikongkong oleh nafsu-nafsu yang buruk. Apa benda? Yakni keinginan-keinginan manusia yang buruk, kemahuan-kemahuan manusia yang berlebih-lebihan. Kemahuan untuk apa sajalah kemahuan-kemahuan kita ni, keinginan-keinginan kita ni yang berlebihan itu, yang membawa kepada sifat buruk tu, maka dinamakan sifat nafsaniyah, nafsu. Keinginan makan yang berlebihan, tidur yang berlebihan, itu yang berlebihan. Itu membawa kepada sifat-sifat yang buruk, nafsaniyah. Kadang-kadang sifat-sifat yang buruk ni dikaitkan dengan binatang. Dan binatang ni pula terbahagi kepada dua, binatang buah, binatang ternak. Maka sifat-sifat buruk yang berkait dengan binatang buah dinamakan sifat sabu'iyah. Sifat buruk manusia ni yang mirip dengan sifat-sifat binatang buah ni. Apa benda sifat binatang buah ni? Suka kelahi, suka pelaga, suka ganggu, suka membunuh, suka mendekan, menguasai, menindah dan bermacam-macam. Ini semua sifat-sifat sabu'iyah. Akan tumbuh sifat-sifat ni dalam diri manusia. Bila jiwa manusia ni terganggu, dirosakkan dengan perkara-perkara tadi. Yang kedua, sifat-sifat yang berkait dengan binatang ni, tapi binatang ternak yang dinamakan bahimiyah, sifat bahimiyah. Yang sifat manusia yang cenderung, yang menyerupai sifat-sifat binatang ternak ni. Kita tahulah binatang ternak ni tak ada kerja lain, makan, minum, kelamin, tidur. Ini kerja dia. Macam ayam lah, kalau beli ayam, beli lembu, kita tahu dia nak benda makan, minum, tidur, berkelamin. 4 perkara ni. Kehidupannya penuh dengan benda ni. Maka manusia bila ada sifat-sifat tu cenderung kepada kehidupannya itu tak ada benda lain, tidak ada tujuan penting dalam hidup dia, tidak ada
apa ni pedoman hidup yang luruh. Kehidupan dia pada dia untuk memenuhi keperluan-keperluan ni saja. Maka sesiapa yang bersifat demikian, berarti jiwanya itu telah memiliki sifat-sifat yang dinamakan sebagai bahimiyah. Semua ni sifat-sifat yang buruk. Jadi bagaimana kita nak bersihkan? Bagaimana nak membuang? Maka menurut kaedah tasawuf, bahan perkara yang sangat diperlukan untuk menghancur luluhkan sifat-sifat buruk ni, iaitu waridah ataupun warid. Apa itu warid? Iaitu hidayat Allah, kurnia Allah. Dari mana dia datang? Daripada wirid. Apa itu wirid? Amalan-amalan yang diamalkan secara istiqamah, secara bersungguh-sungguh. Lebih-lebih lagi, amalan yang diterima secara sanad dan ijazah diambil daripada guru dia tu. Ditalkin, diajar, dibimbing oleh guru. Itu lebih-lebih lagi lah. Tapi kalau seseorang tu beramal amalan soleh secara bersungguh-sungguh, berpandukan kaedah ilmu, kemudian diamalkan konsisten dan istiqamah pun, dia akan dapat juga sebahagian daripada warid. Cuma mungkin tidak terpandu, tidak terpimpin. Itu saja. Jadi itu manhaj tasawuf dalam proses nak buang. Maka sebab itu Syekh Ibn Athaq kata, apabila warid ni datang dikurniakan Allah kepada manusia ni, dia akan menghancurkan, mengikis, membuang habis sifat-sifat buruk yang ada dalam diri manusia. Maka itulah manhaj ahli tasawuf.